Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Tahniah bagi mereka yang setakat ini berjaya menyempurnakan 25 hari puasa bulan Ramadan. Walaupun banyak perkara yang berlaku dalam tempoh 24 jam ni, tuan-tuan, saya percaya bahawa banyak berita benar dan berita palsu sedang beredar sekarang mengenai apa yang sebenarnya berlaku dalam PKP yang nampaknya secara drastik dilaksanakan begitu banyak penguatkuasaan mendadak, keputusan-keputusan yang mendadak bagi mengukuhkan lagi pelaksanaan PKP. Salah ramai rakyat Malaysia kelihatannya tidak gembira apabila PKP diumumkan di Selangor dan juga PKP diumumkan di Kuala Lumpur pada 6 dan 7 hari bulan. Jadi ramai yang melahirkan rasa kecewa kerana pelaksanaannya tidak kelihatan seperti PKP. Jadi hari ini Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan dan juga Menteri Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan begitu banyak langkah drastik bagi mengetatkan keadaan pelaksanaan PKP. Malah sudah ada tambahan, macam saya kata, setiap hari tuan-tuan kita akan mendengar tambahan bandar-bandar raya, pekan dan jajahan yang akan digazetkan sebagai PKP berdasarkan angka jangkitan yang sangat luar biasa. Saudara tengok Mahfuz naikkan tajuk tu, itulah antara punca akhirnya kerajaan mengakui dan juga menyebarkan maklumat yang tepat bagi meningkatkan keprihatinan dan kewaspadaan rakyat Malaysia bahawa kita sebenarnya sedang berdepan dengan 4 varian bahaya yang dipanggil variant of concern ataupun varian bahaya. Tetapi 2 yang meluas, nanti saya akan kupas bila trafik dah cukup, saya akan sentuh isu mengenai kedudukan varian ni. Malam ni kita akan panjang sikit editorial, tuan-tuan, kerana saya juga akan membawa anda untuk melihat perkembangan terkini di Baitul Maqdis berikutan serangan tentera Israel ke dalam kawasan Masjidil Haram, iaitu Masjid Al-Aqsa, Haram Al-Sharif pada hari semalam. Jadi dia menimbulkan banyak kekacauan juga di Masjid Al-Aqsa yang tentunya kurang diberi perhatian oleh media tempatan dan juga antarabangsa. Responnya juga berkurang. Cuma Malaysia telah mengeluarkan respon kemarahan dan bantahan hari ini melalui Menteri Luar Tan Sri Syamuddin Tun Hussein mengenai apa yang dianggap sebagai satu tindakan biadab, liar dan tidak bertamadun serta tidak menghormati bulan Ramadan yang disambut oleh rakyat Palestin, terutama mereka yang berada di Baitul Maqdis. Dan paling biadab adalah pertama kali Masjidil Haram yang diharamkan ke atas orang kafir dilanda ataupun diserbu masuk oleh tentera Yahudi. Tuan-tuan dan puan-puan, PKP bertambah, maksudnya Ipoh ataupun daerah Hulu Kinta kini menyertai Taiping selama sekali dalam PKP. Batu Wes dan beberapa daerah di Pulau Pinang juga menyertai PKP. Saya jangka lebih banyak kawasan akan diumumkan daripada masa ke semasa. Sementara itu, penguatkuasaan undang-undang PKP juga dilaksanakan dengan tegas dan sekatan jalan raya akan banyak diadakan. Kita akan berdepan dengan kekangan dan mula menampakkan tempoh bahawa PKP kali ini adalah PKP yang dilaksanakan bersungguh-sungguh sesuai dengan keberanian dan ketulusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengumumkan bahawa memang Malaysia sekarang sedang dilanda varian bahaya. Walaupun saya tak nak ungkit patah balik ke belakang, tuan-tuan, walaupun Garasi telah mengingatkan anda lebih awal mengenai varian ini, kerana varian ini telah ditemui di Kelantan 10 kes, iaitu varian Afrika. Dan juga varian Afrika ditemui 10 kes di Perak bagi tarikh 24 hari bulan April hingga 1 hari bulan Mei. Kita pun rasa agak kecewa kerana hari ini 8 hari bulan Mei, seminggu selepas penemuan yang dijalankan oleh Pusat Penyidikan Wabak Berjangkit di bawah Kementerian Kesihatan, bahawa hari inilah kita nak bersungguh-sungguh memaklumkan kepada rakyat Malaysia bahawa semua tindakan drastik yang diambil untuk menguatkuasakan peraturan mengenakan PKP yang lebih terikat dan PKP yang lebih ketat adalah kerana kita mula menerima hakikat bahawa tiada pilihan yang lain melainkan mengakui bahawa kita sedang berdepan dengan varian berbahaya. Itu belum lagi masuk, tuan-tuan, kita sedang menanti bilakah Kementerian Kesihatan berani untuk mengemukakan kenyataan pula mengenai varian 1524, iaitu varian domestik, hasil mutasi varian Afrika dan varian domestik, iaitu varian Malaysia yang dikenali sebagai 1524, dan akhirnya menjadikan Malaysia juga akan dianggap sebagai negara yang menghasilkan varian domestik, varian 1524 ataupun dipanggil varian Made in Malaysia ni, yang akan diletakkan juga oleh masyarakat antarabangsa atau masyarakat global sebagai satu lagi variant of concern, VOI.
Tetapi sekarang dia mungkin masih di bawah VOC, Variant of Concern. Sekarang dia mungkin di bawah VOI, iaitu Variant Under Investigation, iaitu variant yang sedang disiasat kesahihannya. Walaupun KKM telah pun meletakkan kod 1524 untuk varian Malaysia, satu kes yang dikenal pasti. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekali lagi, kali ketiga kita melepasi angka 4,000 bagi minggu-minggu terakhir ni dengan 4,516 kes. Alhamdulillah 2,716 kes pulih. Kita masih ada 36,564 kes yang aktif, yang mempunyai potensi untuk merebak dan juga potensi untuk berjangkit. Dan total tuan-tuan hari ini kematian agak tinggi, 25 kematian dengan 1,657 adalah total. Saya cuba nak mengingatkan tuan-tuan juga bahawa ada data yang kemudian Mahfuz akan share nanti, selain daripada data yang saya akan bagi tahu mengenai pecahan varian. Sebab angka dah tinggi sekarang. Okey. Pecahan varian di Malaysia setakat ini yang setelah disahkan melalui apabila jujukan genom dijalankan, berarti pengesahan varian yang disahkan. Begini tuan-tuan, varian yang angka yang positif kita panggil sebagai angka keputusan swab yang hanya mampu mengesahkan positif dan negatif je. Itu saja. Tetapi sampel-sampel bagi kes ini pula tidak semua boleh diproses oleh pusat wabak penyakit berjangkit. Dia hanya hantar sampel berdasarkan keadaan, dan sampel yang diuji itu telah membuktikan bahawa ada 48 kes varian Afrika ditemukan di Malaysia. Kalau hari itu saya kata hanya 3 yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan mengenai varian United Kingdom, angkanya kini telah pun meningkat kepada 8. Varian Nigeria masih lagi 1. Varian India 1, tapi jangan takut tuan-tuan, varian ini dikesan pada 10 hari bulan April di lapangan terbang. Ditahan, diasing, diisolasi, pulih dan tiada jangkitan. Berarti jangan salah faham bahawa 4 varian berbahaya itu, satu varian iaitu varian India yang paling berbahaya, yang dikenali sebagai varian berganda. Disahkan, satu ada, dapat di KLIA, diisolasikan, pulih dan tiada kluster. Ini yang saya nak jelaskan pada saudara. Jangan nanti baca tajuk, saudara tak ambil penuh konten yang saya bentangkan hari ini. Untuk pengetahuan saudara juga bahawa Kelantan, yang kini berada dalam keadaan yang kita anggap agak aneh untuk dianalisa keadaannya, dapatlah kita sahkan kerana Kementerian Kesihatan telah mengesahkan satu kes yang dibawa oleh seorang pelajar yang pulang ke Kelantan dan dia telah membawa varian Afrika. Berarti varian Afrika yang merebak di Kelantan kini boleh disahkan bahawa Kelantan berada di bawah lampu merah kerana menjadi lubuk bagi penyebaran wabak varian Afrika. Tuan-tuan dan perempuan, banyak yang tuan-tuan mendapat pesanan audio mengenai kenyataan seorang pakar kesihatan mengenai varian 1524. Abaikan dulu kerana Kementerian Kesihatan tidak mengesahkannya. Jangan biar anda membuat telahan sendiri. Untuk masa sekarang, tuan-tuan, walaupun kita ada sedikit krisis keyakinan dengan KKM, tetapi pastikan, tuan-tuan, kita bergerak ke depan dengan membawa maklumat yang sah. Kecurigaan tidak akan membolehkan kita mendustai fakta. Walaupun kita rasa kurang selesa dengan sikap lewat KKM, kerana KKM juga tertakluk kepada keputusan MKN dan MKM juga tertakluk pada dasar kerajaan. Jadi, tuan-tuan, jangan hingga seterusnya kita berpanjangan memperlekehkan keputusan KKM. Walaupun saya di garasi rasa tidak gembira kerana KKM lambat menaikkan notis, tapi kelewatan KKM ada kaitannya pula dengan keputusan Majlis Keselamatan Negara. Keputusan Majlis Keselamatan Negara juga bergantung kepada dasar kerajaan. Cuma itu yang saya boleh update dengan saudara bahawa telah disahkan varian Afrika B1351 kini menjadi kluster di Kampung Bunut Sarang Burung, Kelantan. Di Perak, tuan-tuan, klusternya tidak disahkan, tapi kita sahkan bahawa yang dikeluarkan oleh KKM bahawa varian Afrika juga berada di Perak. Untuk orang Perak yang mula hari ini, mulai besok, akan mula menempuh PKP di Ipoh, iaitu Hulu Kinta. Sebahagian daripada Hulu Kinta adalah Ipoh. Bacaan daerah dan bacaan bandar adalah berbeza, tuan-tuan. Bila sebut Hulu Kinta berarti Ipoh dan kawasan-kawasan yang berada di bawah Hulu Kinta akan menyertai kawasan Selama, kawasan Larut, Matang untuk ber-PKP dan juga Taiping. Begitu juga beberapa kawasan di Pulau Pinang juga disahkan akan menyertai PKP penuh, lockdown penuh. Okey, selain daripada yang dah sedia ada. Kita tunggu besok, lusa kerajaan akan menambah lagi jumlah-jumlah kawasan yang digazetkan sebagai kawasan PKP penuh. Sementara itu, tuan-tuan, tolong bagi perhatian. Hari itu saya dah bagi tahu dah, tuan-tuan. Setiap kali tuan-tuan berdiri di mana-mana nak keluar rumah pun buka My Sejahtera dan tolong lihat indikasi mengenai radius tempat saudara berdiri. Berapa ramai daripada 1 kilometer angka jangkitan. Tapi HIDE ataupun dipanggil High Identification for Dynamic Engagement.
atau kita panggil pengesahan tinggi bagi kawasan padat perhubungan. Senang, HIDE ni dia tak ada terjemah dalam bahasa Malaysia. Semua orang masih menggunakan HIDE. Dengan bahasa Inggerisnya adalah High Identification Dynamic Engagement, yang dibangunkan oleh Bank Negara dan Kementerian Kesihatan, tetapi linknya ada dengan MySejahtera. Berarti maklumat yang diperolehi daripada MySejahtera akan dihantar ke HIDE. HIDE yang akan menyalakan destinasi yang digazetkan sebagai padat berisiko untuk jangkitan. Kesemua lebih 200 destinasi yang disenaraikan ini akan ditutup 3 hari. Jadi patuh tuan-tuan, jangan berpandangan enteng dan ambil mudah, kerana saya boleh bagi tahu kepada saudara, kita berada dalam keadaan berbahaya. Berarti saya begini tuan-tuan. Kalaulah kerajaan telah mengukuhkan dasar PKP, tetapi rakyat masih lagi memandang perkara ini sebagai main-mainan, kita akan mencapai angka 5,000 sebelum Hari Raya. Dan paling kita takuti, angka ini dianggarkan akan mencapai 10,000 orang pada penghujung Julai. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan bahawa banyak negara yang mengamalkan take for granted dengan menjadikan cuti perayaan sebagai cuti festival, akhirnya terpaksa menanggung padahnya. Thailand menjadikan Songkran sebagai cuti festival rentas sempadan. Kerana Thailand merasakan mereka negara kebal kerana angka jangkitan hanyalah sekitar 66 orang sebelum datangnya varian Afrika yang melanda Thailand, hingga menyebabkan Thailand kini bergerak di paras 1,000 hingga 2,000 lebih. Semalam saja Thailand mencatatkan 2,200 kes. India juga take for granted kerana negara yang besar yang dianggap mempunyai kepadatan penduduk tetapi kurang jangkitan. Tetapi kerana mereka meraihkan festival perayaan yang dianggap 12 tahun sekali saja, yang tak boleh dibelakangkan kerana hari suci untuk mandi di Sungai Ganges dalam kalender suci masyarakat Hindu hanya 12 tahun sekali, maka mereka raihkannya, dan akhirnya hari ini India menjadi padang jarak, padang terkukuh, dan hampir menjadi kubur terbuka, apa yang dipanggil sebagai kubur massa. Kubur massa terbuka. Massa berarti kubur awam. Ramai orang mati berkemelipangan dan tidak diberikan bantuan. Jadi ini yang saya nak gambarkan kepada saudara, kerana akhirnya saya bersyukur kerana kerajaan telah memilih untuk bertindak dengan melihat fakta yang benar dan membelakangkan populariti politik. Untuk pengetahuan saudara, sekatan jalan raya, semua bazar akan diarahkan tutup pada hari Isnin. Saya berani menjamin bahawa pergerakan untuk hari raya rumah ke rumah juga akan dibatalkan. Keputusan akan diumumkan peringkat ke peringkat kerana kita ada masih 4 hari lagi menjelang hari raya. Jadi bersedia. Bagi mereka yang bermula pada 10 hari bulan, hari 10 hari bulan ni tuan-tuan, berarti esok adalah hari yang terakhir untuk saudara bergerak merentas sempadan, kerana selepas 10 hari bulan semua rentas sempadan negeri akan dibekukan. Polis tak akan membenarkannya. Mengenai fitnah berkenaan dengan jam ataupun sesakan lalu lintas untuk pulang ke Kelantan. Kononnya ramai orang sedang cuba menyebarkan penyakit. Jangan sebarkan fitnah tuan-tuan. Dari jumlah begitu panjang kenderaan, mereka yang pulang adalah ibu bapa yang membawa anaknya pulang daripada universiti. Oleh kerana universiti awam dan universiti swasta banyak di Kuala Lumpur. Dan oleh kerana kerajaan menawarkan sama ada pelajar yang ingin pulang daripada kampus pulang dengan bas atau dibawa oleh keluarga, maka ramai yang bergerak pulang ke Pantai Timur, Pahang, Kelantan, Pahang, Terengganu dan Kelantan menggunakan lebuh raya Pantai Timur untuk pulang. Kerana tarikh untuk membawa anak mereka pulang hanya hari ini dan besok. Jadi jangan saya buat fitnah mengenai mereka yang sedang merentas laluan di haluan menuju ke Pantai Timur sebagai mereka yang cuba menceroboh dan juga melanggar batas sempadan. Walau bagaimanapun kita berduka cita kerana 75 dihalau pulang kerana cuba merentas sempadan Pantai Timur tanpa memiliki permit polis. Saya tak pasti sama ada disaman atau tidak, tapi laporan tu hanya menyebut mereka diarah berpatah balik. Saya jangka pihak polis menggunakan budi bahasa lagi itu membenarkan 75 orang cuba meloloskan diri tanpa surat kebenaran pihak polis untuk melalui lebuh raya Pantai Timur. Berjaya ditahan dalam sekatan jalan raya dan diarahkan berpatah balik. Jadi saya percaya tu dia, kalau polis menggunakan patan berpatah balik, berarti maklumatnya hanya berpatah balik. Kalau maklumatnya dikeluarkan dan disaman dan diarah berpatah balik, berarti mereka disaman. Jadi jangan cuba-cuba tuan-tuan, kerana besok undang-undang akan dikuatkuasakan dengan lebih ketat. Kerana butang panik telah dinyalakan di negara ini bahawa Malaysia adalah negara varian. Saya cakap dua terang tuan-tuan. Daripada kita nak berlapik, nak berpusing-pusing, nak bermain dengan perkataan yang susah berdasarkan keadaan sekarang. Kawasan yang digazetkan sebagai PKP atau yang ada PKPD, anggap saja kita sedang berhadapan dengan kluster varian. Berarti kluster jangkitan berganda. Dan oleh kerana varian yang besar adalah varian Afrika, anggaplah sekarang bahawa kita terdedah kepada ancaman varian Afrika. Dan kita nantikan Kementerian Kesihatan akan mengesahkan atau menafikan mengenai varian Malaysia 1524.
antara punca yang menyebabkan super spreader, iaitu jangkitan yang mendadak, pantas dan tinggi. Dan saya bagi tahu juga kepada saudara bahawa anda muda dan sihat. Ada satu data, maaf kalau sempat naikkan data ni, saya tak sempat ambil detail ya. Data yang menunjukkan bahawa angka kematian di kalangan orang muda juga meningkat tinggi. Dalam jumlah kes-kes kematian yang berlaku pada April dan Mei, mereka yang berusia 23 hingga ke 40 tahun adalah satu kumpulan lagi yang disahkan mengalami angka kematian yang tinggi. 43 hingga 59 tahun juga disahkan mengalami angka kematian yang tinggi. Bererti kematian kini bukan lagi mereka yang comorbidity, iaitu mereka yang penyakit kronik. Bukan lagi warga tua. Kita jangan take for granted mengatakan orang yang ada penyakit kronik saja mati, tuan-tuan. Akan ada data yang data ni telah dikeluarkan oleh MMA. Gazette Google saja. Data kematian COVID-19 MMA. Anda akan mendapat pandangan daripada seorang doktor MMA Malaysia, iaitu Malaysia Medical Association, yang mengesahkan bahawa mereka memiliki data yang mereka minta KKM sahkan, iaitu mengenai kematian di kalangan orang muda. Berarti kes kematian yang berlaku sekarang tidak lagi boleh kita kaitkan dengan kematian orang tua yang mempunyai penyakit kronik, kerana telah ada kumpulan kematian yang tinggi bagi berusia 23 hingga 40 tahun dan kumpulan usia 41 hingga 59 tahun. Malah terdapat kes, tuan-tuan, terus jatuh dan kemudian meninggal, dan kes ini disahkan sebagai kes COVID-19. Kalau dulu, tuan-tuan, kes ini menunjukkan simptom, iaitu simptom 1, kena anda hilang deria bau, anda hilang deria rasa. Kemudian 2, anda mengalami batuk-batuk, gejala. Tetapi terdapat satu kes yang telah dikeluarkan oleh Malaysia Medical Association tu, yang saya kata dalam senarai Mahfuz ada grafiknya, tapi saya tak ada detail tagnya kerana saya susun terlalu banyak bahan tadi, tuan-tuan, saya tak sempat nak susun detail. Jadi saya sebut verbal, saudara tengok refer detail teks yang Mahfuz tunjukkan. Di mana MMA telah mengeluarkan data, kumpulan yang meninggal pada usia muda juga tinggi. Ini satu yang sangat mengejutkan, tuan-tuan. Iaitu kematian akibat COVID ni berusia 25 hingga 34 tahun adalah 3.7%. 35 hingga 44 tahun 7.45% ataupun 7.5%. Manakala 45 hingga 54 tahun 11.2%. Berarti kumpulan umur saya adalah kumpulan umur paling tinggi mati, bukan lagi golongan kumpulan umur baru. Maksudnya sebelum ni kita ingat 60 tahun lebih, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kena ingat hampir 4% sekarang mereka yang meninggal adalah berusia 25 hingga 34 tahun. Hampir lebih 7%. Kita 7.45, kita kira 7.5% adalah mereka yang berusia 35 hingga 44 tahun. Manakala kumpulan umur saya 45 hingga 54 tahun juga tinggi, iaitu 11.2%. Malah ada kes yang mula menunjukkan simptom tiada tanda-tanda gejala 1 dan 2. Jatuh dan terus mati, kemudian disahkan ini adalah serangan COVID-19. Jadi varian ini telah datang dengan berbagai mutasi dan telah mencetuskan pelbagai pattern serangan yang berbeza daripada virus biasa. Kalau dulu kita masih lagi berpegang kepada unjuran konvensional, iaitu dipanggil positif tahap 1, positif tak bergejala. Positif tahap 2, yang datang dengan gejala, makan tak ada rasa, bau tak ada bau, hidung tak ada bau. Kemudian kita ada batuk-batuk, sedikit demam. Kita dijatuhkan di bawah kategori 2. Tetapi telah ada kes, tuan-tuan, satu cukup. Untuk sekarang, one is enough. Satu memadai untuk menggambarkan bahayanya. Apabila ada seorang pemuda jatuh di dalam bilik air, kemudian disahkan kematian mendadak akibat serangan COVID-19. Jadi pattern dan serangannya berbeza-beza. Saya bukan nak menakutkan saudara, tapi meningkatkan kesedaran saudara. Okey, Mahfuz dah tunjukkan kelatan yang saya baca daripada Malaysian Medical Malaysian Association tu, MMA tu. Jadi saudara ambil benda ni, jadikan iktibar supaya kita faham bahawa kita berada dalam pattern yang berbeza. Kerana kita belum lagi melihat laporan yang meluas dari Kementerian Kesihatan mengenai apa itu varian Afrika. Maksudnya kalau saudara tengok seseorang kena simptom, apa yang dibawa oleh simptom varian Afrika, dan akhirnya apakah kita masih boleh berpegang kepada jangkitan tahap 1, tahap 2. 3 barulah serius, 4 kena masuk ICU, 5 sukar diselamatkan. Itu adalah pattern lama yang kita gunakan di bawah unjuran untuk mengukur virus ini ketika dia mula berebak. Tetapi dengan adanya varian Afrika yang sangat meluas di negara kita, dan juga varian 1524, walaupun Kementerian Kesihatan tak mau mengesahkan dia wabak ataupun tidak, tetapi untuk seorang wartawan seperti saya, satu kes yang disahkan memadai. Mustahil, tuan-tuan. 1 tidak menjadi 2, 2 tidak menjadi 10, kerana ini adalah varian. Berarti dia super spreader. Jangkitannya berganda.
Jadi tuan-tuan, ambil benda ni bukan untuk tujuan diwar-warkan untuk menakutkan masyarakat, tapi ambil fakta ini untuk tuan-tuan faham perlunya berjaga-jaga. Berhenti mengungut bagi hal-hal yang tak penting kerana berhati-hati. Kerana saudara mungkin menjadi perumah yang akhirnya mati atau saudara menjadi perumah virus yang akhir menyebarkannya kepada keluarga kerana varian ini sangat berbahaya. Varian Afrika walaupun lebih rendah kadar bahayanya daripada varian India yang dipanggil double mutasi ataupun double super spreader. Tapi cukup super spreader tuan-tuan, kita tak boleh menanganinya. Kita tidak berdaya menanganinya kerana kesemua hospital kita berada dalam keadaan yang hampir penuh. 36,000 lebih kes yang masih aktif dengan hampir 400 orang berada di ICU dan lebih 200 orang menggunakan mesin bantuan oksigen telah cukup untuk meletakkan negara ini dalam keadaan panik. Tuan-tuan, saya ingin ingatkan tuan-tuan juga bagi mereka yang berada di kawasan-kawasan yang telah digazetkan sebagai kawasan PKP penuh. Okey, hari ini telah ramai jabatan dan juga jabatan kerajaan dan juga swasta. Implementasi 30% kaki tangan bertugas telah pun dikuatkuasakan. Work for home telah kembali. Berarti besok unjurannya kita menjangkakan train. Kita menjangkakan pengangkutan awam akan mula menurun. Kita menanti kerajaan menguatkuasakan pergerakan 10 km, tuan-tuan. Dan kita menanti kerajaan menguatkuasakan satu kenderaan hanya dibenarkan 2 orang daripada isi rumah yang sama. Kita mahukan PKP kali ini benar-benar PKP yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan raikanlah hari raya dari dalam rumah. Kita tak boleh menggunakan toleransi mengatakan, kerana Aidilfitri, maka biarkanlah orang Islam berdepan dengan kematian. Tak benar tu cara tu, tuan-tuan. Kerana saya bagi tahu pada anda, Mesir, sebuah negara konservatif. Saya nak buat bandingan dengan Mesir ni pun susah, tuan-tuan. Apple ke Apple tak boleh buat sebab tradisinya Mesir meraihkan Ramadan. Mereka tidak meraihkan Syawal. Dalam tradisi orang Mesir, siapa yang duduk Mesir dia tahu, tuan-tuan, ni ramai student yang pernah belajar di Mesir akan menyokong apa yang saya sebut. Dalam tradisi orang Mesir yang disambut adalah kedatangan Ramadan. Ramai orang Mesir akan membeli pakaian baru, menukar pakaian baru, menyediakan jubah sejadah baru. Membeli Al-Quran baru, bercuti, menutup perniagaan, mengambil cuti panjang tahunan kerana mereka meraihkan 30 hari Ramadan, memperbanyakkan ibadat, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, memperpanjangkan solat tarawih, tadarus dan segala macam. Kerana dalam tradisi orang Mesir, Ramadan Al-Mubarak. Tak sama dengan kita, kita adalah Ramadan bulan ibadah, Syawal adalah bulan kerajaan. Kita beraya Syawal. Bagi orang Mesir, apabila kerajaan Mesir mengatakan tiada sambutan Aidilfitri, bukanlah satu hal yang aneh kerana Mesir menerima konsep Islamnya adalah Ramadan Al-Mubarak. Ramadan tu yang diisi. Mereka memperbanyakkan ibadah, mereka bercuti sampai sebulan. Adalah satu perkara biasa. Kalau seorang majikan di Mesir menerima permohonan cuti daripada kaki tangannya untuk meraihkan Ramadan cuti sebulan penuh adalah perkara biasa. Kalau ada kedai di Mesir, tuan-tuan, yang perniagaannya tidak diperlukan pada bulan Ramadan, mereka tutup sebulan. Dia tumpuk pada ibadah, keluar beramai-ramai, semayang di tengah padang lapang, menganjurkan solat tarawih yang besar-besar. Mesir juga telah mengumumkan tiada sambutan Ramadan dibenarkan tahun ini. Walaupun Mesir adalah 102 juta. Gini, tuan-tuan, saya sedang membuat perbandingan angka dan perbandingan tanggungjawab mengendalikan jangkitan. Mesir ada 102 juta. 90% adalah Islam. Saya anggap 90 juta orang Islam berada di Mesir. Okey? Malaysia adalah sebuah negara 34 juta dengan 63% adalah Islam. Jadi saya ambil unjuran 21 juta orang yang ada di Malaysia adalah Islam. Itu unjuran dari segi jumlah bagaimana sebuah negara mendominasi perayaan. Tetapi orang Mesir patuh. Kerajaan dia tanpa dolak-dalik flip-flop telah mengumumkan tiada sambutan Aidilfitri di Mesir. Untuk pengetahuan saudara juga, kenapa Mesir buat lockdown raya? Malah lockdown sekarang. Lockdown untuk malam 10 akhir Ramadan ni, kerana mereka juga bermazhab Syafi'i seperti kita, tuan-tuan. Mereka juga buat lockdown walaupun dalam tradisi Ramadan di Mesir, 10 malam akhir adalah malam yang dinantikan, mereka buat lockdown, termasuklah lockdown raya. Kerana Mesir walaupun 102 juta orang, angka jangkitan hanyalah 1,500 sehari, purata dalam tempoh 14 hari terakhir. Okey? Mesir buat lockdown. Kita hanya mempunyai 34 juta penduduk. Data baru Malaysia adalah 34.3. 34 juta penduduk. Berarti 3 kali lebih rendah daripada populasi Mesir. Dalam waktu yang sama, angka jangkitan di negara kita telah mencapai 4,000. Kita anggaplah unjurannya 4,000 waktu kita nak buat PKP. Berarti kadar di negara kita jauh lebih tinggi daripada Mesir. Jadi tak mustahil, tuan-tuan, takkanlah mentaliti kita lebih rendah daripada mentaliti Mesir. Di mana kita hendak memberontak dan melakukan pelbagai pelanggaran undang-undang kerana enggan mematuhi arahan.
dan menggunakan alasan sambutan Aidilfitri sebagai satu gambaran bahawa adalah tidak munasabah kita buat PKP kerana kita ada Aidilfitri. Saya suka mengingatkan saudara, kalau saudara boleh mengunjur sedikit pandangan orang Mesir terhadap ibadah, tuan-tuan. Orang Mesir menganggap yang disambut adalah Ramadan. Isilah Ramadan kerana itu adalah bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang paling mulia antara bulan. Orang Mesir mengisi Ramadan, tuan-tuan, dengan berpuasa dan mengadakan semua amalan yang disunahkan oleh Nabi. Tarawih dan tadarus. Datang Aidilfitri bukanlah perkara yang besar. Okay, Ramadan ditangisi apabila datang Syawal. Cara kita ni pula, Syawal penuh dengan gegak gempita sebagai tanda meninggalkan Ramadan. Bagi orang Mesir berbeza. Syawal adalah bulan air mata kerana berakhirnya bulan yang mulia. Ramai yang bimbang tidak akan melaluinya lagi pada tahun depan, iaitu 1443 Hijriah. Jadi saudara pastikan saudara patuh dengan semua arahan yang ada, kerana saya nak beritahu pada saudara dengan penuh jujur dan ikhlas tanpa mahu mendepani ataupun mendahului KKM. Tapi sebagai streaming saudara, saya tak boleh bersifat sama seperti TV biasa ataupun berita biasa yang play safe dan ambil dan quote. Saya tak ada opinion saya. Ini adalah pandangan saya sebagai wartawan. Setelah 26 tahun saya kumpul semua data. Kita sedang melalui fasa yang serius kerana serangan kali ini adalah gelombang varian, bukan lagi gelombang virus. Berarti varian jangkitannya berganda, maka patuhi undang-undang kerana jangkitan ini sangat bahaya. Kalau dah capai 5,000 dan kemudian kita melonjak menuju ke 10,000, seperti mana yang dikeluarkan sendiri oleh KKM. Kalau tiada kawalan kerajaan tak ambil apa tindakan, kita akan capai 10,000 pada hujung bulan Julai. Habis bab tu. Okey, cuma saya masih lagi melahirkan rasa tidak gembira kerana kerajaan tidak menyatakan sebarang kekangan. Beginilah tuan-tuan. Untuk orang awam semua dah dibuat. Ni, kesekat sana, sekat sini, kita bersetuju. Thank you. Tetapi jangkitan komuniti hanya menyumbang 12% lebih daripada 100% jangkitan komuniti. Mall, kalau ditutup selepas ni, jangkitan yang berada di pusat beli belah dan kawasan tumpuan perniagaan hanya lebih 5%. Berarti campur 12 lebih, 5 lebih, 17 campur yang lebih-lebih jadi 18%. Yang kita masih risau, tuan-tuan, adalah apa langkah kerajaan kepada jangkitan ekonomi, iaitu factory yang menyumbang 48% penghilangan. Kita rasa tak adil, tuan-tuan, kerana sekiranya kita yang mewakili jangkitan minimum ni melalui PKP, dan kerajaan menggunakan alasan ekonomi. Kita tak ada pilihan dah sekarang. Tak boleh main dua kad judi kerajaan. Wahai kerajaan Tan Sri Mahyudin Yassin, tak boleh main dua kad judi. Anda menutup kad ekonomi dan membuka kad komuniti. Berarti orang komuniti kadnya nampak. Dia kena ikut semua. Kononnya bahaya, jangkitan gini-gini. Tapi tuan-tuan, jangkitan yang datang daripada sektor ekonomi iaitu penghilangan adalah 48%. Kita bersetuju sekiranya penghilangan ditutup, berarti ekonomi negara akan terjejas. Tapi tak adil lockdown ni, tuan-tuan. Kalau kita lock di bahagian jangkitan yang minimum, iaitu sekitar, saya kata tadi, 18%, iaitu mall dan juga jangkitan komuniti. Campur dengan 1.78% jangkitan yang datang daripada kerajaan atau majlis sosial. Kita campur semua, tuan-tuan. SOP yang dilaksanakan secara agresif sekarang hanya mewakili kurang 20% yang membabitkan komuniti. Maka kita bertanya 48% lagi yang datang daripada sektor ekonomi utama iaitu factory serta sektor pembinaan. Kita masih tertanya, tuan-tuan, apakah mereka akan melaluinya seperti biasa? Berarti kalaulah ini melalui seperti biasa tanpa SOP, sebab kita tak tengok ni SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk sektor ekonomi. Kalaulah rakyat menggembeling, tenaga ramai rakyat yang terlibat dan gembling dia punya kebebasan untuk memastikan mereka menyumbang secara patriotik pada negara ini, mengurangkan kepentingan peribadi demi menyelamatkan negara ini daripada wabak. Tapi 48% datang daripada sektor ekonomi. Kita bimbang macam ni, tuan-tuan. Apabila kita survive, angka jangkitan di peringkat kita menurun, tetapi di sektor ekonomi berkembang. Menjadikan negara ini tak juga hijau. Hospital tetap penuh, negara tetap panik, dan dunia tetap melihat Malaysia sebagai negara kluster atau dianggap sebagai negara hitam dan blacklist. Jadi kita nak tengok juga besok, tuan-tuan, garis panduan dikeluarkan kepada pemain ekonomi kerana kita tak mahu negara ini dianggap sebagai sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat 5 tahun sekali. Tapi mendengar cakap sektor ekonomi 24 kali sehari. Berarti kita nak lihat garis panduan yang dikenakan pada sektor ekonomi, tuan-tuan, supaya mereka patuh. Kerana walaupun mereka menghasilkan pendapatan kepada ekonomi negara, kita akui itu, tuan-tuan, tapi mesti ada juga pengorbanan daripada pihak mereka. Kerana semua risiko yang dibuat oleh sektor ekonomi, rakyat juga akan menanggung. Iaitu apabila risiko jangkitan yang berlaku dalam sektor penghilangan, mereka inilah kemudian yang masuk dan melambat dalam hospital. Angka inilah yang menjadikan negara ini takuti. Mereka lah yang kemudian yang memenuhi ward ICU.
Jadi besok kita harap kerajaan memulakan seterusnya langkah bukan lagi menekan rakyat untuk patuh pada ini. Kita nak lihat juga tekanan dikenakan pada sektor pembinaan dan sektor penghilangan. Kerana penghilangan yang paling besar 48%, pembinaan tak silap saya 5.7%, 6% je tu. Berarti mereka juga perlu menerima garis panduan. Supaya akhirnya angka penurunan, beginilah tuan-tuan, kalau kita lalu PKP ni semua tuan-tuan, kita menyumbanglah penurunan 20%. Tapi kalau tak ada garis panduan yang dikeluarkan oleh MKN dan menekan pihak mereka yang berada dalam ekonomi untuk mematuhi SOP, kerana mereka menyumbang 48%, sektor pembinaan hampir 6%. Rasanya tak adil tu PKP ini akan menjadi PKP yang menindas rakyat tetapi mengekalkan status quo. Kebebasan bertindak menghasilkan wang bagi mereka yang berada dalam sektor ekonomi. So harap besok akan ada kenyataan daripada MKN. SOP yang lebih tegas dan lebih efisien untuk membolehkan semua segmen yang menyumbang kepada angka jangkitan dikenakan PKP yang adil dan saksama. Walaupun pada masa yang sama kita faham tuan-tuan, dia akan meletakkan kita dalam detik yang sukar kerana 48% ekonomi adalah angka yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi macam saya kata tadi juga, tak guna kalau kita saja yang disekat. Kerana dia hanya menurunkan 12% jangkitan daripada sektor komuniti. Dia hanya menurunkan 5% jangkitan daripada kluster pusat beli belah dan juga tumpuan ramai. Dia hanya menurunkan 1.78% daripada kluster majlis sosial. Jadi tak efisien tu, kecuali kalau besok MKN mula melihat bagaimana mereka yang berada dalam industri ekonomi ini juga dikenakan SOP. Ekonomi boleh berjalan, tapi dengan SOP yang lebih ketat supaya semua orang berkorban. Tidaklah rakyat yang sahaja yang berkorban, tuan-tuan, tapi pembikin wang ekonomi akhirnya boleh meraih segala bentuk kebebasan ketika PKP tanpa SOP yang lebih ketat. Itu saja, saya tak mau mengulang-ulang pusing ayat yang sama. Saya rasa saya dah run through semua benda ni sebelum saya pergi kepada isu gambar visual yang saya akan tunjuk serangan yang dilakukan oleh tentera Yahudi ke atas Baitul Maqdis semalam. Itu saja yang saya beritahu pada saudara. Kalau ada Q&A saya ambil tu sebelum kita pindah ke Baitul Maqdis. Ada Q&A yang relevan ke, Amin? Tidak ada, semua yang bertanya tadi sudah dijawab. Okey, thank you. Tak ada yang relevan, semua yang bertanya telah pun terjawab. Tuan-tuan, berhenti sebar benda-benda fitnah ni. Saya beritahu kepada saudara, tak betul tu. Bila kita ambil gambar dekat highway menuju ke Lebuh Raya Pantai Timur tu, panjang lebar tu, kita cuba menyalahkan orang-orang yang ada di Pantai Timur ataupun orang Kuala Lumpur yang kononnya nak balik ke Pantai Timur. Tak, tuan-tuan. Yang jadi jam tadi adalah satu, kerana ibu bapa yang datang mengambil anaknya di IPTA. Kerana surat rentas sempadan negeri bagi membawa pulang anak ke Kelantan, Terengganu dan juga ke Pahang melalui LPT hanya hari ini dan besok. Kemudian pasangan jarak jauh yang diberi kelonggaran untuk pulang. Kerana mereka bertugas selama berbulan-bulan tidak bertemu keluarga, maka mereka diberikan kebenaran. Jadi pasangan rentas negeri, pasangan berjauhan yang rentas negeri juga bergerak hari ini. Mereka bergerak kerana besok adalah hari yang terakhir. Jadi jalannya jam dan diakui 75 orang cuba meloloskan diri, mungkin lebih. Sebab waktu berita ni dikeluar tu, sekatan tu dibuat mungkin sekitar pukul 2 petang. Jadi laporan tu dihantar ke media. Ada 75 yang cuba meloloskan diri tanpa surat kebenaran, tapi diarah berpatah balik. Jadi jangan panik dengan gambar tu, tuan-tuan. Kerana gambar itu adalah gambar satu adalah kerana sekatan jalan raya, tapi bukan orang berbondong-bondong pulang, kecuali mereka yang telah pun disahkan boleh bergerak, iaitu mengambil anak pulang ke rumah daripada asrama dan juga daripada asrama, college, vocational dan juga universiti. Tentulah banyak, tuan-tuan, sebab semua orang akan bergerak hari ini dan besok. Berpuluh-puluh ribu anak-anak daripada Kelantan, Terengganu dan Pahang belajar di college, di vocational, di sekolah asrama dan juga di IPTS di Lembah Kelang. Begitu juga pasangan jarak jauh. Jadi saudara jangan gunakan foto tu untuk menyebarkan fitnah dan menimbulkan rasa marah seolah-olah negara ini adalah antara negara dua darjat. Kerana saudara tak tahu yang merentas sebenarnya adalah mereka yang hanya ada notis 2 hari saja, iaitu masuk ke Lembah Kelang, ambil anak dan bawa balik. Kemudian mereka yang telah pun diberi cuti pulang berhari raya kerana berbulan-bulan terpisah dengan isteri. Mereka yang sedang balik. Okey? Itu je, saya rasa yang lain semua saya kupas dan dah tak ada apa. Ada potensial untuk kita balik kepada PKP pertama dalam Lebuh-Raya ni. Totally lockdown untuk seluruh negeri. Okey, semua orang bertanya dengan totally lockdown. Itu soalan yang dah tak relevan, tuan-tuan. Sebab kan kita sebut, dah lama dah kita buat PKP lokaliti. Kenapa kita nak lockdown seluruh negara?
Kalaulah Perlis tu zonnya hijau, tak ada jangkitan. Berarti apa yang kerajaan buat adalah lokaliti. Nak lockdown semua buat apa? Kerana tak relevan kita lock seluruh negara. Sedangkan kita kena lock mengikut kawasan jangkitan. Tak guna kita paksa orang yang berada di garisan yang tidak bahaya untuk hidup dalam bahaya. Dia tak munasabah bunyi dia. Berarti lockdown yang diumumkan sekarang adalah lockdown yang lockdown yang disahkan. Apabila Kementerian Kesihatan membuat laporan, dia sahkan ini ada kluster, ini ada kluster kena lockdown. Sebab tu PKP penuh, PKPD. PKPD lagi ketat pada PKP penuh. PKPD sentiasa diumumkan hari ke hari bila ada kluster. Di mana kluster bergerak dalam satu kawasan kampung, lock terus kampung tu. Yang di lock kita ni PKP yang membabitkan Kuala Lumpur, Selangor, 3 wilayah di Johor, iaitu Johor Bahru, Kulai dan Kota Tinggi, Hulu Kinta, Selama, Larut, Matang semua tu, Taiping tu. Juga di Pulau Pinang yang telah pun digazetkan hari ini, adalah lockdown kerana kawasan tersebut adalah kawasan zon merah. Jadi jangan duk fikir tentang balik pada PKP penuh. Total lockdown dah tak relevan. Kerana di kawasan-kawasan zon hijau mereka perlu terus hidup. Kerana mereka boleh menjana ekonomi dan bergerak. Mengurangkan tekanan kepada kerajaan untuk menanggung kos. Kerana kita lockdown penuh, semua anggota polis kena pergi ke semua kawasan. Sedangkan di kawasan-kawasan yang hijau, tak perlu anggota polis mengadakan sekatan jalan raya kerana kawasan tersebut bukan kawasan sebaran wabak. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang adalah mengetatkan lagi. Kawasan yang dah dapat PKP ni, dia perlu balik ketat. Di mana logik yang saya katakan adalah setiap isi rumah tidak dibenarkan mengunjungi mana-mana rumah pada Hari Raya Aidilfitri. Setiap isi rumah hanya dibenarkan 1 atau 2 orang untuk keluar bagi membeli bekalan barangan harian. Setiap satu isi rumah. Mereka seorang sahaja isi rumah dibenarkan menemani mana-mana warga mas yang ingin mendapatkan rawatan di hospital ataupun mendapat suntikan COVID. Kerana suntikan COVID akan jalan terus dalam PKP ini. Itu saja yang saya boleh bagi tahu pada saudara, dan ada banyak-banyak berita sedih tuan-tuan. Kerana satu adalah unjuran angka mereka yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin juga rendah. Masih lagi kekal tidak mencapai 10 juta, 9.7 lebih je. Dan sedih juga tuan-tuan kerana mereka yang mendaftar, terdahlah angka mendaftar itu rendah, tak sampai 40% rakyat Malaysia yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Yang mendaftar pula tak hadir untuk ambil vaksin. Kadar suntikan vaksin di Kuala Pilah sangat rendah. Hari ini kadar suntikannya sepatutnya 270, tapi 90 orang tak hadir. Berarti sekarang tuan-tuan, mereka yang mendaftar pun tidak pergi mendapatkan vaksin walaupun vaksin telah disediakan kepada mereka. Mereka tak datang dengan pelbagai-bagai alasan tuan-tuan. Jadi saya harap keadaan jadi susah tuan-tuan. Kalau kita kenakan penalti, semua orang tak nak daftar. Nanti daftar tak pergi kena penalti. Kita galakkan pendaftar, dia daftar angin. Kalau kat sini panggil lock angin lah, daftar tapi tidak bertanggungjawab dengan pendaftarannya. Angka pendaftaran sangat rendah, iaitu bawah 40%. Setakat ni tak sampai 10 juta rakyat Malaysia mendaftar. 9.98 rasa saya. Anda boleh tengok dalam MySejahtera. Kemudian dalam appointment tu tuan-tuan, ramai yang tak hadir. Saya tak tengok data nasional. Cuma Kuala Pilah hari ini adunya mendedahkan. 270 orang patut daftar, Datuk datang suntik hari ini 90 tidak hadir. Itu yang menjadikan lagi satu yang mengecewakan. Saya stream untuk kekal positif tuan-tuan. Saya tak mahu stream untuk kemudiannya kita semua menjadi leweh dan menjadi cangklewang, tak menentu fikirannya. Kita nak kekal positif, kita nak menyertai apa sahaja yang terbaik untuk negara ini. Kita tak mahu hidup dengan hipnosis dengan mengatakan ini semua agenda Yahudi, Kita tak larat dah tuan-tuan untuk berfikir bahawa di semua belakang kes ni adalah agenda agenda Microsoft tu lupa dah nama dia. Bill Gates. Kita tak mahu lagi mengatakan ini semua agenda George Soros tuan-tuan. Kita dah tak larat dah. Biarlah Mamat Khalid buat filem tu nantilah tuan-tuan. Mamat Khalid abang buatlah lepas habis semua COVID ni. Buatlah hantu George Soros balik kampung ataupun hantu Bill Gates balik kampung. Tolong pandang realitinya tuan-tuan. Bagi penyanyi-penyanyi lagu-lagu, penyanyi-penyanyi lagu mitos yang hidup dengan paranoia kerana mengalami gangguan paranoid yang teruk terhadap apa yang disebut sebagai Yahudi. Tuan-tuan takut Yahudi lebih daripada keupayaan Yahudi. Tuan-tuan takut kepada New World Order lebih daripada kekuatan New World Order. Saya dah bagi tahu pada saudara. Kalau mengikut data kiraan saya, yang pada 27 hari bulan April saya buat kiraan. Daripada 147 juta jangkitan waktu itu, belum lagi sampai 150. Negara Islam yang terbabit dalam 20 negara yang tertinggi, hanyalah 3 dengan 8.6 juta jangkitan, iaitu campur Turki, campur Iran, campur Indonesia. Manakala negara-negara New World Order, negara-negara yang kononnya kroni Bill Gates ni, mereka terbabit adalah 105 juta. COVID-19
telah memusnahkan banyak negara-negara New World Order, termasuk Amerika punya jangkitan yang paling tinggi. Kalau Amerika capai saja 38 juta, berarti 10% rakyatnya. Untuk pengetahuan saudara juga, Israel adalah negara yang paling parah dilanda COVID-19. Kerana Israel mempunyai 9.2 juta penduduk, tetapi mengalami jangkitan 850,000 kes. Berarti Israel juga mencapai 9% sampai 10%. Jadi kalau kita ukur semua, tuan-tuan, Islam adalah negara yang paling minoriti dijangkiti. Kerana majoriti datang daripada negara barat. Walaupun Islam adalah agama terbesar. 2 bilion daripada 7.6 bilion penduduk dunia adalah negara Islam. Okey, tapi yang paling teruk, tuan-tuan, campurannya adalah negara sekular Kristian. Amerika dan plus sekutu baratnya adalah negara Kristian. Dan negara kedua paling besar kena adalah negara Hindu, iaitu India, yang telah pun mencapai 21 juta lebih. Barangkali 2-3 hari lagi akan capai 22 juta. Kerana India dijangka pada bulan ini akan mencapai purata jangkitan 9 juta sebulan. Kerana jangkitannya adalah 300 ke 400 sehari. Jadi kalau 300 kali dengan 30 hari, India akan mencapai 9 juta jangkitan pada sepanjang bulan Mei kalau tak menurun. Kalau angkanya kekal pada 400, berarti India akan mencapai sekitar 10 hingga 12 juta kes. Jadi berhenti daripada menyanyi-nyanyi lagu yang saudara tak merujuk pada fakta global. Kalau saudara merujuk pada fakta global, wabak ini adalah wabak yang memusnahkan negara-negara sekular barat, yang majoriti penduduknya adalah Kristian. Tetapi oleh kerana kita menganggap ini adalah wabak global universal yang tak ada bin, jadi kita juga mengalami risikonya. Kerana gangguan ritma ini mengganggu ritma kehidupan manusia. Jadi tuan-tuan, tolong jangan lagi hidup dalam mimpi yang pelik tu. Kalau saudara paranoia tu, selesaikanlah tuan-tuan. Tapi untuk mereka saya nak beritahu, kata agak menyedihkan, kerana walaupun kita berusaha untuk meningkatkan jumlah mereka yang nak ambil vaksin, tapi ramai yang tak nak ambil vaksin. Bagi mereka yang berpegang pada pandangan ambil vaksin pun positif, saya nak betulkan. Ambil vaksin akan positif kalau saudara terdedah. Tetapi saudara tak akan dijangkiti. Waktu swab memang saudara positif. Tapi saudara tak akan kena. Gejala 1, gejala 2, gejala 3 saudara akan kena. Kerana antibody saudara dah ada. Kalau saudara ambil vaksin juga saudara positif, saudara tak akan menyebarkan pada orang lain. Kerana vaksin itu telah melembahkan kuman itu untuk mempunyai kupayaan berjangkit. Jadi kuman tu hanya melawan dengan anda, dia kalah. Sebab anda dah ada sistem imunasi. Jadi test positif ni. Kuman ada di badan, tapi dia tak boleh menguasai badan anda. Dia tak boleh menyerang, dia tak boleh mencetuskan gejala 1, gejala 2, apatah lagi gejala 3. Oleh kerana dia tak boleh menguasai badan saudara, maka virus yang sama tidak boleh menjangkiti orang lain. Memang akan ada kes mereka yang disuntik, kemudian diswab positif. Tetapi suntikan telah menjadikan mereka kebal daripada mengalami gejala yang boleh membawa maut. Pada waktu yang sama, mereka yang disuntik juga tidak akan menjadi perumah yang akan menyebarkan kuman kepada orang lain. Tolong faham tuan-tuan sainsnya tu. Jangan jadi pendek akal lah. Suntik pun jangkit juga, suntik pun jangkit juga. Okey, kita akan lihat video ni. Saya rasa tuan-tuan beri perhatian juga, berdoa kerana ini adalah malam 10 malam terakhir. Kerana Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis telah diserang oleh tentera Israel kerana isu tanah, berebut tanah, kerana macam-macam biasa tuan-tuan. Kerana dalam usaha mereka untuk menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel, Israel sejak sekian lama tuan-tuan merampas sedikit demi sedikit tanah. Maka hari ini bangkitlah orang Palestin untuk menentang beberapa pencerobohan tanah baru yang dilakukan oleh orang Israel. Apabila mereka membuat pencerobohan seperti biasa, Israel akan bertindak balas dengan menyerang lokasi yang paling ramai orang Islam, iaitu Masjid Al-Aqsa, kerana orang Islam berada di Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan solat tarawih. Tengok video ni, nanti saya ulas pada saudara. Seperti biasa, kerana tahun ni adalah tahun garasi bersolidariti dengan Palestin, terutama Masjid Al-Aqsa. Kita lihat video ni.
Itu tadi gambar yang dirakamkan serangan ke atas Masjid Al-Aqsa, di mana untuk kali keberapa tuan-tuan, tentera Israel memijak bumi Masjid Al-Aqsa yang haram bagi orang kafir. Kerana dia adalah haram al-syarif, iaitu sama seperti 3 tanah haram yang lain, iaitu Masjidil Haram di Mekah, Mekah Ramah, Madinah Munawarah, dan juga Masjid Al-Aqsa, haram al-syarif. Dia berpunca, sebenarnya serangan selalu dilakukan, bagi mereka yang bertanya tu, serangan selalu dilakukan, tetapi tidak di sebelah tebing barat, di Masjid Al-Aqsa. Selalunya serangan dilakukan di Gaza. Kerana di Gaza adalah kumpulan pejuang Islam yang paling kuat, iaitu Hamas. Tapi oleh kerana Israel sentiasa meneroka tanah, Israel dah tak rampas tanah di sebelah Gaza. Sebab Gaza berada di sini, tebing barat berada di sini, Israel berada di tengah-tengah, umat Islam terpisah dua. Gaza adalah kawasan yang dia dah ambil habis dah. Tak ada nilai apa dah untuk ambil Gaza. Yang dia nak ambil sekarang ni adalah tebing barat kerana nilainya adalah Masjid Al-Aqsa. Kerana Masjid Al-Aqsa juga dianggap sebagai 2 kuil purba milik orang Yahudi. Kerana Yahudi Zionis dengan Yahudi Zionis dan juga Yahudi Ortodok sentiasa berkompromi. Di mana Yahudi Zionis menjalankan agenda politik untuk membenakan sebuah negara Zionis yang besar. Iaitu dipanggil sebagai The Great Israel. Manakala Yahudi Totok pula bersekutu dengan Zionis untuk memastikan mereka dapat mengambil Masjid Al-Aqsa. Kerana di dalam kawasan Masjid Al-Aqsa itulah disebut sebagai Haikal Sulaiman. Iaitu rumah suci mereka yang dibina oleh Nabi Sulaiman. Yang kebetulan berada betul-betul di bawah Masjid Al-Aqsa. Jadi mereka rebut nak ambil. Kebetulan kerana perebutan tanah tu tuan-tuan di luar. Tanah tu di tebing barat. Dia nak ambil tanah di Baitul Maqdis, maka penunjuk perasaan berlaku. Bila tunjuk perasaan berlaku tuan-tuan, dia nak balas balik kepada orang Islam. Sasaran mudah pada bulan Ramadan adalah menyerang Masjid Al-Aqsa. Kerana ramai orang Islam akan bersolat malam di kawasan Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan solat tarawih. Jadi itu yang gambar yang saudara lihat tu. Puncanya adalah krisis kerana orang Islam membantah. Ada demonstrasi dan ada pertempuran di Baitul Maqdis kerana pengambilan tanah. Tapi dia balas balik, Yahudi balas balik dengan menyerang mereka yang sedang beribadah di dalam Masjid Al-Aqsa sebagai tindakan balas. Kerana mereka tidak berpuas hati dengan protes rakyat Palestin yang menentang pengambilan tanah secara haram. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita berdoa, tuan-tuan, ambil pandangan ketika kita diuji dengan COVID-19. Palestin, Gaza juga ada kes COVID, Masjid Al-Aqsa juga ada kes COVID. Tapi waktu yang sama, tuan-tuan, berlaku peristiwa perampasan dan penindasan oleh orang Israel terhadap masyarakat Islam di Baitul Maqdis. Saya rasa itu je saya brief saudara. Besok saya akan stream mungkin lama tentang Baitul Maqdis. Sebab hari ini saya kena stream dan fokus dulu pada PKP ni. Supaya kita semua mengambil peranan yang betul. Dan besok saya rasa akan ada lagi senarai kawasan-kawasan baru yang akan digazetkan PKP ataupun PKP yang kemudiannya wilayah-wilayah atau perkampungan atau pertempatan atau taman perumahan yang akan dikenakan PKPD. Kita sedang menunggu detail tuan-tuan mengenai sambutan Hari Raya. Kalau ikut PKP itu Hari Raya pertama masih dibenarkan bergerak. Tapi kalau nampak dengan pengetatan undang-undang yang ada sekarang tu, sehari 2 lagi kerajaan akan mengumumkan mengunjung ke rumah pun mungkin tidak akan dibenarkan pada Aidilfitri. Semayang tarawih, semayang raya Aidilfitri mungkin hanya dibenarkan dengan jumlah minimum, iaitu imam dan jawatankuasa masjid, jemputan saja. Kerana keadaan dah begitu kritikal, bazar-bazar semua dah diarah tutup. Jadi sekarang ni dah peringkat mengetatkan undang-undang hari ke hari. Jadi satu hari dia ketat sikit, dia macam ular sawa mencerut, besok dia cerut lagi. Besok dia cerut lagi sampailah saya rasa cerutan yang terakhir bagi PKP kali ini adalah pada larangan bergerak rumah ke rumah pada Hari Raya. Jadi kita kena terima hakikat tuan-tuan. Tak guna kita buat total lockdown di kawasan PKP. Kalau kita membenarkan 10 juta penduduk Lembah Kelang, mungkin 1 juta mereka yang berada di Perak yang terlibat dengan PKP. Lebih mungkin 1 juta juga mereka yang berada di Johor Bahru, Kulai dan Kota Tinggi yang terlibat dengan PKP. Kalau dibenarkan bergerak tuan-tuan, apa yang saya sebut sebagai sebenarnya ancaman varian yang kita alami tak dapat diatasi. Anggap tuan-tuan, terima hakikat bahawa mulai hari ini jangan anggap virus. Kita telah berada di bawah serangan varian. Berarti 2 kali ganda bahayanya virus ni. Dan kita perlu berhati-hati. Dan kita cuba mengelak, na'udzubillah min zalik. Tapi fakta tetap fakta. Kita cuba mengelak. Kalaulah realiti mengatakan sebenarnya yang sedang kita hadapi adalah varian domestik. Iaitu varian 1524. Di mana varian Afrika telah bermutasi dengan varian biasa dan menghasilkan varian Malaysia yang dikenali sebagai 1524 yang kesnya telah ada 1 tu. Kalau esok lusa Kementerian Kesihatan gazetkan kata ya,
ada mutasi ni, berarti kita menghadapi super spreader 3 kali ganda. Sekarang kita menghadapi varian Afrika adalah super spreader 2 kali ganda. Kalau campur lagi satu varian, kita akan menghadapi super spreader 3 kali ganda. Jadi tingkatkan kesedaran kita. Pastikan saudara faham bahawa kalaulah kita melepasi angka 5,000 dan kita tak dapat mengawalnya, kalau kita buat lockdown PKP ni pula, kemudian dalam tempoh hari ke hari angka masih meningkat, kita mungkin akan menjadi sebuah lagi dipanggil negara Malaysia yang sama keadaannya seperti India. Itu yang kita nak elakkan. Na'udzubillah min zalik. Kita berdoa pada Allah supaya dijauhkan kita daripada ujian yang seberat tu. Kerana yang ini pun dah berat untuk kita. Tapi kita kena usaha tuan-tuan untuk mengelakkan keadaan menjadi lebih buruk. Saya rasa itu saja brief editorial saya hari ini kepada anda. Okey, tak ada apa soalan lagi dah China buka pelancongan domestik untuk rakyatnya. Saya rasa dia dah buka setahun dah tuan-tuan. Bukan isu baru tu. Sebab China angka jangkitan hanya 2 digit je sehari. China adalah negara hijau tu, dia dah jadi zon selamat. Semua aktiviti di China berjalan seperti biasa tuan-tuan. China bukan lagi China yang Hubei dan Wuhan pada bulan Disember hingga bulan Mac. China hari ini adalah China yang pada bulan Ogos yang telah meraihkan pesta besar-besaran, menyalakan lampu dan juga bermain bunga api cerah-cerahan, meraihkan berakhirnya COVID. China bukan lagi negara COVID, tuan-tuan. Dia ada 2 digit saja. Daripada 1.6 bilion penduduk, 1.5 bilion ke 1.6 bilion penduduk dia tu, tuan-tuan. China ada 2 kes, 2 digit kes sehari. China adalah negara hijau, tuan-tuan. Mereka telah melupakan COVID-19. Mereka sedang bergerak ke depan sekarang, merancangkan ekonomi mereka. Kerana pada bulan Oktober 2020, China telah disahkan oleh Bank Dunia sebagai negara yang paling maju di dunia mengatasi Amerika. Selepas Amerika bertungkus lumus menangani COVID-19 dan mereka tak berdaya memulihkan COVID-19 selama 10 bulan, daripada bulan Januari hingga bulan Oktober, China telah mengambil alih sebagai negara yang paling maju berasaskan kepada wang aliran tempatan yang paling tinggi dalam simpanan. Berarti China telah memintas Amerika daripada kekayaan sumber tunai pada bulan Oktober. Maka itu China dianggap sebagai negara ekonomi nombor 1 dunia bermula pada Oktober 2020. Itu fakta yang saya share dengan saudara tu. Tak payah kita risau. China dah hidup dalam keadaan senang lenang dah tuan-tuan sekarang. Dia nak buka apa pun dah tak jadi isu kerana mereka telah melupakan COVID-19 tuan-tuan. Mereka sedang meraihkan temasya sekarang mereka adalah kuasa ekonomi nombor 1 dunia. Kalau katanya saya sah boleh. Vaksin yang ada sekarang sama ada daripada semua 5 keluaran yang kita pakai. Setakat ni kita dah suntik Pfizer. AstraZeneca dah jadi pilihan tapi ramai yang suntik. Sinovac akan datang. Kemudian kita akan dapat lagi satu vaksin Sputnik 5 tapi mungkin lewat pada hujung tahun baru kita dapat Sputnik 5 dan J&J. Kita akan dapat pada hujung tahun. Berarti itu frasa yang kita discuss kemudian. Yang kita nak discuss dulu adalah Pfizer yang kita akan pakai, AstraZeneca yang kita akan pakai dan Sinovac yang kita akan pakai. Ketiga-tiga ini setakat ini tiada masalah kerana Pfizer ni telah mengesahkan bahawa mereka telah melihat kedudukan kekuatan vaksin mereka. Mereka kata mereka boleh menangani semua virus yang ada sekarang adalah masih boleh ditangani oleh Pfizer. Vaksin Pfizer yang keluar yang berasaskan pada mRNA ini, iaitu vaksin yang berasaskan kepada suntikan protein. Itu yang saya boleh sahkan pada saudara. Cuma saya bimbang adalah kalaulah kuman ini merebak tuan-tuan, dia lebih dulu membunuh dan lebih dulu melumpuhkan negara ini sebelum kita sempat vaksin. Berarti sekarang ni kalau kuman ini datang sebagai super spreader, vaksin ni kuman dah lah datang sebagai super spreader, iaitu jangkitan pantas dan kemudian membawa wabak yang pantas, maut dan pantas. Sedangkan vaksin pula sekarang dah datang dalam bentuk slower. Kerana demand vaksin di seluruh dunia meningkat kerana bila datang saja virus Afrika juga varian United Kingdom dan datang lagi ni double variant India ni. Berarti masyarakat dunia sedang dikejar oleh permainan di mana penyakitnya terlalu cepat, ubatnya terlalu lambat. Jadi jangan, saya tak mahu kita take for granted dengan mengangkat begini tuan-tuan. Kita hanya akan boleh menyelesaikan vaksin kita secara rancak bermula pada September, kata Wabi Kari. Waktu tu stok vaksin akan jadi banyak. Dan kita boleh rancak. Sekarang ni kita buat ikut jadual kerana jumlah vaksin yang masuk adalah terhad. AstraZeneca akan sampai 1 juta lagi pada bulan ni. Pfizer akan berjalan mengikut jadual. AstraZeneca akan terus menjadi pilihan. Tapi pada waktu yang sama tuan-tuan, super spreader ni cepat rebakkannya adalah hari ke hari. Saudara tengok tu kita terima 4,000 kes sehari, 4,000 kes sehari, 4,000 kes sehari. Belum tentu kita mampu menyuntik sebanyak tu tuan-tuan ketika angka jangkitan telah bergerak begitu pantas. Jadi yang kita bimbang sekarang adalah ubatnya lambat sampai penyakitnya terlalu cepat. Jadi ambil pada unjuran tu untuk lihat logik. Kenapa kita perlu bergembeling tenaga dalam PKP ni. Kerana PKP ini adalah dipanggil sebagai mempertahankan diri sebelum vaksin sampai.
Kita hanya boleh bertahan, tuan-tuan. Kita tak boleh menyerang kuman tu balik. Kerana kuman tu tak boleh diserang kerana kita tak ada vaksin, tak cukup vaksin. Yang boleh adalah bertahan untuk tidak menjadi lebih parah, iaitu apabila jangkitan ini menular dengan cepat dan akhirnya kita tak mahu, tuan-tuan, negara ini menjadi 1/10, iaitu setiap 10 orang satu dijangkiti. Itu yang kita tak nak, tuan-tuan. Kalau dah jadi sampai 1/10 ataupun 1/100, tuan-tuan, kita boleh isytihar kiamat kecil sedang berlaku di negara ini, seperti mana yang dialami oleh India. Itu aja, tuan-tuan. Yang lain saya bawa ke esok tu, soalan dia. Saya tak mungkin mampu menjawab semua pada satu slot kerana ni dah sejam lah. 55 minit tepat kita operatorial. Saya tak faham dan tak apple to apple tu soalan tu. Green zone di China dan juga kenapa Malaysia tak ambil langkah menangani isu yang sama seperti China. Tak ada nak buat apple ke apple, tuan-tuan. Nanti tuan-tuan kena hentak dengan bentuk senapang seperti mana yang ditunjukkan oleh China, sebuah negara komunis. Sekatan ditutup satu tempat tu, makanan tak dibagi, mati-matilah kau. China waktu dia lancarkan tu, tuan, Hubei dan Wuhan dikurung. Dengan mengambil kira 10 orang juta orang mati, tak apa. Janji selamatkan 1 bilion orang. Waktu Hubei dikurung, tuan-tuan, dia dijadikan sebuah negara pulau yang dipulaukan, diisolasi. Seolah-olah semua dalam tu adalah zombie. Jadi wanita tua tak ada tengok gambar kan, dipukul dengan bontot senjata. Pang, kena. Dipijak. Kenderaan ditembak kerana melanggar sekatan jalan raya. Tentera belasah orang macam belasah haiwan ya, tuan-tuan. Sebuah negara komunis seperti China yang tak ada perundangan dan perlembagaan dan tentera berkuasa sepenuhnya boleh melaksanakan semua benda tu, tuan-tuan. Di Malaysia ni, tuan-tuan, polis tengking sikit pun orang rakam video viral. Kena marah ni. Kuang hajar ni. I nak pergi sini, dia tak benarkan ni. Ini negara Malaysia, tuan-tuan. Negara di mana rakyatnya berasakan dia boleh berbuat apa saja dan dia berkuasa berbuat apa saja. Berbeza, tak ada nak bandang apple ke apple. China melakukannya sebuah negara komunis di mana hak asasi bukanlah satu hal yang penting. Dan waktu mereka mengurung dan membuat PKP, saya ambil contoh lockdown. Dia panggil lockdown Hubei dan Wuhan. Dia kurung, tuan-tuan. Jumlah yang mati kerana jangkitan dan jumlah yang mati kerana kebuluran hampir sama angkanya. Dia tak peduli. Kita tak boleh buat macam tu, tuan-tuan. Kerana kita bukan sebuah negara komunis. Okey? Polis jentik telinga pun dah jadi isu, tuan-tuan. Apatah lagi nak laksanakan bontot senjata dihentak di kepala-kepala orang tua tu. Apa jadi saya tak tahu tu. Kita minta kita tak sampai lah tahap tu. Tapi kalau saudara tengok visual pelaksanaan undang-undang COVID-19 di China pada bulan Januari hingga Mei, terutama pengepungan Hubei dan Wuhan yang membabitkan 10 juta nyawa. Kerajaan China dah gezek mati tak apa 10 juta ni. Kami ada lagi 1.5 bilion rakyat yang nak hidup. Dia kepung saja. Biar bekalan, sekarang ni ada juga hantar makanan. Kerajaan hantar makanan, Ustaz Ebek Liu hantar makanan, NGO hantar makanan. Waktu China tu dia buat pengurungan zombies. Walaupun dalam kawasan tu hanya ada berapa puluh ribu yang kena, dia kupung, tak ada bantuan makan hidup langkau, mati-mati langkau. Asalkan penyakit ni tak sampai ke tempat orang yang masih selamat. Jadi dasar yang berbeza tu antara komunis dan sebuah kedasar demokrasi kerajaan Malaysia. Okey, habis dekat situ ni saya tak larang nak jawab lah. Ada yang lain kita stream besok. Jadi, terima kasih pada 1,100 orang yang stay. Dan saya menghargai anda semua kerana stream bersama saya. Tak stream ni tak ada apa, tuan-tuan. Garasi sentiasa stream dengan saudara untuk berkongsi operatorial. Pandangan-pandangan saya berdasarkan fakta-fakta yang saya kumpulkan. Ada pencerahan, saya buat pencerahan. Kalau mana yang saya nak saya tahu, saya perlu cerahkan, saya akan cerahkan. Dan malam ini, tuan-tuan, dengan penuh tanggungjawab, saya menyampaikan kepada anda berdasarkan pandangan saya, Zainal Rashid Ahmad sebagai seorang wartawan. Dan juga mediator di Garasi. Malaysia adalah negara varian. Kita berperang dengan varian, bukan lagi dengan virus. Itu saja.